Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam video kedua ulasan saya ke atas kuliah Ustaz Wadi Anwar yang berjudul Amalan Salaf yang dituduh syirik dan khurafat. Dalam kuliah tersebut, Ustaz menyentuh dua amalan. Pertama, tawasul, dan yang kedua, tabarruk. Tentang tawasul, saya sudah ulas, react dan kritik dalam video sebelum ini. Maka dalam video ini saya akan ulas, react dan kritik tentang tabarruk pula. Dan saya akan jelaskan kenapa tajuk video ini ialah Ustaz Wadi Anwar Jangan Gelojoh. Video sebelum ini Ustaz Wadi Anwar Kenapa Gelojoh. Sekarang ini Jangan Gelojoh. Sebelum itu, seperti biasa, saya minta jasa baik para penonton semua untuk menjaga adab dan akhlak apabila menulis komen. Saya tahu kalian marah. Saya pun marah juga. Marah kerana Ustaz kerap kali sebut kumpulan itu, circle itu, daripada yang ada PhD sehingga ke jaga sekolah sebagai mensyirikkan dan menkhurafatkan amalan tawasul dan tabarruk. Tetapi tiada bukti yang dikemukakan. Sebelum ini misalnya, yang kami katakan syirik ialah berdoa kepada orang mati, meminta kepada orang mati. Yang ini istighasah. Lalu Ustaz mendakwa kami mensyirikkan amalan tawasul. Padahal terdapat perbezaan antara istighasah dan tawasul. Sama juga tentang tabarruk. Yang ini mengambil berkat daripada seseorang atau sesuatu. Ustaz mendakwa kami menghukumnya syirik kerana beranggapan mengambil berkat daripada seseorang atau sesuatu bererti menyembah dan beribadah kepada orang soleh itu. Kemudian tiada bukti yang dikemukakan. Saya hairan lagi tertanya-tanya, siapakah yang berkata bertabaruk bererti menyembah atau beribadah kepada seseorang atau sesuatu? Kan? Apabila tidak ada bukti, tidak dikemukakan bukti, masyarakat akan mula berburuk sangka kepada keseluruhan kumpulan yang biasa Ustaz sebut-sebut itu. Keseluruhan circle yang sama daripada PhD hadis sehinggalah ke jaga sekolah. Padahal, jika ada sekalipun, saya ulangi jika ada sekalipun, mungkin itu adalah kata-kata seseorang yang telah disalahfahami. Maka sebab tu saya kata, kemukakan bukti, video ataupun tulisan supaya kita dapat baca, dapat lihat daripada awal sehingga akhir. Betulkah itu yang dimaksudkan? Atas sebab inilah, apabila saya membuat video ulasan, react dan kritik, saya sebut nama Ustaz secara spesifik dan video rakaman kuliah yang manakah secara spesifik. Bukan terhadap Ustaz Wadi Anwar sahaja, tetapi kepada mana-mana Ustaz lain. Kecuali apabila saya tak tahu nama Ustaz atau Ustazah tersebut. Tapi saya mainkan juga videonya. Sebahagian orang yang tidak faham menuduh saya menyebut nama Ustaz yang saya ingin ulas kerana ingin menumpang populariti Ustaz tersebut. Padahal saya sebut nama Ustaz yang saya ulas demi mengelak salah faham di kalangan masyarakat. Siapakah Ustaz yang berkata sekian-sekian dan di manakah bukti beliau berkata sekian-sekian. Justru saya faham kenapa ada penonton yang marah. Kerana saya pun marah. Tetapi tak mengapa, ayuh kita kuatkan diri untuk bersikap ilmiah dan matang. Jangan kita turunkan diri kita ke tahap atau level orang yang membuat tuduhan tersebut. Baik, kita masuk ke topik tabarruk. Bagi membuktikan amalan tabarruk adalah amalan generasi salaf, Ustaz mengemukakan beberapa riwayat. Dan kali ini, sebahagian daripada riwayat tersebut, Ustaz sebut sumbernya, seperti Sahih Muslim. Namun, sayang sekali sebahagian riwayat lain tidak pula disebut sumbernya. Dan bagi riwayat yang disebut sumbernya, tidak dikemukakan nombor hadis bagi memudahkan semakan orang ramai. Ada penonton daripada video sebelum ini yang bagi komen bahawa Ustaz mengajar di masjid
bukan mengajar kuliah di universiti, jadi tak adalah ilmiah sangat, tak adalah nak bagi rujukan dan nombor hadis. Saya jawab balik bahawa seseorang itu apabila dia mengajar, dia memang kita perhatikan level audience, tahap hadirin. Tapi hendaklah kita mengajar dalam rangka memandaikan audience kita, dalam rangka menaikkan level mereka. Kalau kita anggap mereka tu level 2 dan kita nak mereka tetap dalam level 2, kita akan sampaikanlah macam ia cerita fiksyen. Tetapi kalau kita nak sampaikan ilmu dan dalam rangka hendak memandaikannya, kita jelaskan, katakan sebagai contoh dalam sebuah riwayat yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Abi Shaybah dalam musannafnya. Kemudian kita explain sekejap siapakah Ibnu Abi Shaybah, siapakah ataupun kenapakah kitabnya dinamakan sebagai Al-Musannaf. Kan orang dapat ilmu di situ. Kemudian katakan Sahih Muslim, diberikan 2 penomoran hadis, lalu dijelaskan kenapa ada 2 penomoran. Kan ada ilmu yang ekstra di situ. Daripada dalam video, dalam kuliah tu duk saja, ada banyak ruang sebenarnya untuk memandaikan umat. Jadi kita sampaikan riwayat, kita jelaskan biografi ringkas siapakah imam itu ke. Kemudian katakanlah riwayat itu dinilai jayyid oleh Syekh sekian-sekian. Maka kita perkenalkan siapakah Syekh sekian-sekian. Orang yang datang kuliah, dia balik dalam suasana dapat merasakan dirinya lebih pandai daripada ketika dia pergi kuliah. Beza dengan satu kuliah yang pergi, balik level ilmu sama je, tangtung-tangtu saja. Okey, jadi itu yang saya sebut awal tadi, kita nak memandaikan dan mematangkan umat. Bukan kita nak level yang sama saja. Sama juga saya bila buat video, target saya buat video ialah mana-mana penonton, bila dia tonton video saya sampai habis. Bila dah habis, saya nak dia lebih pandai daripada sebelum menonton video saya. Okey, baik. Kembali kepada ni ya. Riwayat-riwayat yang Ustaz kemukakan boleh dibahagikan kepada 3. Pertama ialah riwayat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum mengambil berkat daripada peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda masih hidup. Riwayat kedua ialah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum mengambil berkat daripada peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah baginda wafat. Maksud peninggalan Rasulullah ialah sesuatu yang berasal atau milik baginda seperti rambut atau pakaian baginda. Dan ketiga ialah riwayat bagaimana para tabi'in mengambil berkat daripada sahabat. Lalu berdasarkan 3 jenis atau 3 kategori riwayat ini, Ustaz membuktikan bahawa amalan tabaruk atau mengambil berkat adalah sesuatu yang terjadi pada zaman salaf. Ia bukanlah syirik, khurafat mahupun bid'ah sebagaimana yang dituduh oleh kumpulan itu. Baik, ulasan, react dan kritikan saya. Pertama, seandainya kami, yang disebut oleh Ustaz sebagai kumpulan itu, yakni kami para pencinta sunnah, para pendukung sunnah dan para pembela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup pada zaman Rasulullah, seandainya ya, kami juga akan berebut-rebut untuk mengambil berkat daripada apa-apa peninggalan Rasulullah. Ini kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang confirm diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan peninggalan baginda adalah sesuatu yang benar-benar berasal daripada baginda. Adapun pada masa kini, dengar baik-baik ya, kerana ini penting. Adapun pada masa kini, kami tidak melakukannya. Bukan kerana Rasulullah sudah wafat, tetapi kerana tiada bukti sahih bahawa apa yang ada sekarang ini adalah benar-benar merupakan peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, apabila ada pameran barang-barang peninggalan Rasulullah seperti rambut, pakaian dan sebagainya, tiada bukti sahih bahawa ia benar-benar 1400 tahun yang lalu merupakan milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itulah kami tidak mengambil berkat daripadanya. Kedua, seandainya kami para pencinta sunnah hidup pada zaman salaf dan Rasulullah sudah wafat, kami juga akan bertabaruk
kepada apa yang merupakan peninggalan baginda apabila terbukti ia benar-benar milik baginda. Pertama, bila kita hidup pada zaman baginda sedang hidup. Lalu kita tahu itu memang pakaian Rasulullah. Kita tahu itu memang kesan air wuduk Rasulullah. Sebab kita hidup sama kan. Kita tahu bahawa itu rambut Rasulullah yang dipotong ataupun dicukur. Adapun selepas Rasulullah sudah wafat, apabila ia terbukti, nanti saya akan jelaskan lagi, maka kita pun akan bertabaruk dengannya. Misalnya sebagai contoh, katakanlah saya hidup pada zaman salaf dan saya sedang berguru bersama Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Saya belajar daripada beliau ilmu akidah, fiqh dan akhlak. Di sini satu catatan sisi. Apabila para penonton yang dirahmati Allah mendengar ada penceramah atau sesiapa yang berkata, kami mengambil akidah daripada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, mengambil fiqh daripada Imam Asy-Syafi'i, dan mengambil tasawuf daripada Imam Junaid ataupun Imam Al-Ghazali. Biasa dengar kan? Maka hendaklah dibantah. Ini kerana kenyataan tersebut menunjukkan Imam Asy-Syafi'i tidak memiliki akidah atau akidah beliau rosak lagi sesat. Ia menunjukkan Imam Asy-Syafi'i tidak memiliki akhlak dan hati beliau kotor. Oleh kerana itulah tidak diambil daripada Imam Asy-Syafi'i apa-apa berkaitan akidah dan tasawuf. Selain itu, dalam kenyataan tersebut juga ada kedustaan kerana di Malaysia mana ada ustaz atau ustazah yang mengajar kitab Al-Um atau Ar-Risalah oleh Imam Asy-Syafi'i? Ada ke? Setahu saya tiada. Ada ke? Mana-mana kuliah maghrib, kuliah subuh di masjid anda, di surau anda, di pejabat anda. Ada tak pengajian kitab Al-Um? Ada tak pengajian kitab Ar-Risalah? So, mana yang fiqh Imam Asy-Syafi'i yang diambil tu? Kan? Maka adalah dusta apabila dikatakan mengambil ilmu fiqh daripada Imam Asy-Syafi'i. Oleh itu, di sini, nanti dulu, saya bukannya mengkritik Imam Abu Hasan Asy'ari, saya bukannya mengkritik Imam Al-Ghazali ataupun Junaid, tetapi saya nak mengkritik mereka yang kata daripada Imam Asy-Syafi'i ni kita ambil fiqh je. Habis tu Imam Asy-Syafi'i tak ada akidah. Dia punya akhlak punya teruk. Kan? Oleh itu, apabila mendengar kenyataan kami mengambil akidah daripada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, mengambil fiqh daripada Imam Asy-Syafi'i dan mengambil tasawuf daripada Imam Junaid atau Al-Ghazali, maka jangan berdiam diri, kerana berdiam diri menandakan anda bersetuju dengan penghinaan dan pendustaan tersebut. Baik, kembali kepada contoh permisalan tadi. Katakanlah saya sedang berguru dengan Imam Asy-Syafi'i dan belajar akidah, fiqh dan akhlak. Lalu saya lihat ada selendang yang selalu beliau pakai. Maka saya bertanya, selendang apakah itu wahai Tuan Guru? Lalu Imam Asy-Syafi'i menjawab, ia adalah selendang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang aku terima daripada Imam Malik bin Anas. Imam Malik menerimanya daripada Nafi', Nafi' menerimanya daripada Anas, dan Anas menerimanya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sanad yang sahih dan benar-benar wujud. Kerana Imam Asy-Syafi'i memang bertemu dengan Imam Malik, berguru dengan Imam Malik. Imam Malik memang ambil hadis daripada Nafi', Nafi' memang ambil hadis daripada Anas, Anas bin Malik memang pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah sanad yang sahih dan confirm, kita kata ada. Dan para perawinya pula Imam Syafi'i, Imam Malik, Nafi', Anas adalah orang-orang yang thiqah, yang benar apa semua ya. Bahkan disebut sebagai sanad emas. Kalau daripada Imam Malik, Nafi', Anas, Rasulullah disebut sebagai sanad emas. Okey. Jika ini kesnya, maka saya juga akan minta izin daripada Imam Asy-Syafi'i untuk bertabaruk dengan selendang tersebut. Saya akan melakukan sedemikian kerana pada zaman itu, sanad adalah sesuatu yang dapat dinilai apakah ia sahih atau tidak. Bukan seperti zaman sekarang di mana sanad sudah tidak ada nilainya. Saya bukan salah sebut, saya ulang baik ya. Bukan seperti zaman sekarang ini di mana sanad sudah tidak ada nilainya. Kerana every Tom, Dick and Harry
will claim, akan mendakwa mereka ada sanad, tetapi tiada bukti bahawa sanad itu adalah benar, sahih, bahkan wujud ataupun tidak. Masing-masing boleh sebut ada sanad. Okey, jadi sanad sekarang ni tidak ada nilai. Tak payah nak tanya, awak ni berguru dengan sanad apa? Awak ni ambil ilmu sanad apa? Tak ada nilai lagi sekarang ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan tertipu, jangan terperdaya dengan orang zaman sekarang yang claim ada sanad. Sebab bila mereka claim, siapa yang verify sanad itu? Kalau Imam Al-Bukhari yang kata sanad dia, semua perawi tu ada biodatanya, biografinya dalam kitab-kitab Jarhu wa Ta'dil, dalam kitab-kitab tarikh dan sebagainya, semua ada. Dan semua disemak dari sudut ketikhah, keterpercayaan mereka, dobit atau tidak ke, bertemu atau tidak ke, dia punya detail semakan tu sangat tinggi. Berbeza dengan sekarang ini, setiap Acong Ahmad Arumugam akan claim ada sanad dan sahih ke tidak, betul ke tidak kan? Bahkan kita lihat dan dengar bagaimana mereka yang lazim mendabik dada ada sanad, mereka itulah yang lazim menyampaikan hadis palsu dan ajaran karut marut. Jadi ringkasnya, untuk ulasan kedua ini, jika kami para pendukung sunnah hidup pada zaman salaf dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pun wafat, kami juga akan bertabaruk dengan peninggalan Rasulullah apabila ia terbukti adalah peninggalan Rasulullah. Adapun pada masa kini, tiada bukti sahih bahawa apa yang didakwa sebagai peninggalan Rasulullah adalah peninggalan Rasulullah. Kalau orang yang buat pameran claim ada sanad pun tak boleh percaya juga ya, sebab macam saya kata tadi. Baik. Ketiga, bagaimana pula bertabaruk dengan seseorang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana riwayat yang dibawa oleh ustaz bahawa ada tabi'in, ada ahli hadis yang bertabaruk dengan Anas bin Malik radhiyallahu an. Maka dalam hal ini, terhadap isu ini, terdapat sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Hibban rahimahullah yang wafat tahun 354 Hijrah. Dalam sahihnya hadis nombor 559 daripada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-barakatu ma'a akabirikum. Bermaksud keberkatan itu ada bersama orang-orang besar kalian. Hadis ini sanadnya dinilai sahih oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud dalam semakannya ke atas Sahih Ibn Hibban, atau tajuk lengkapnya Al-Ihsan fi Taqrib Sahih Ibn Hibban yang disusun semula oleh Ibnu Balban. Kenapa disusun semula? Kerana kitab Sahih Ibn Hibban yang asal, susunan hadisnya tidak mengikut bab tertentu ataupun tertib tertentu. Jadi Ibnu Balban ni kurun ke-8 Hijrah menyusun semula mengikut tertib bab-bab sebagaimana yang ada sekarang ini. Sebab tu tajuk kitab pun jadi Al-Ihsan fi Taqrib Sahih Ibn Hibban. Okay, ini yang saya masukkan tadi. Kita seorang penceramah itu ataupun orang yang mengajar tu, dalam rangka dia mengajar, dia bagi ilmu tambahan, nota kaki, catatan sisi, supaya orang pun dapat tahu. Macam ni kita cerita lebih lanjut tentang Sahih Ibn Hibban, tentang tarikh wafat Imam Ibn Hibban, tentang kenapa Sahih Ibn Hibban ni jadi Al-Ihsan fi Taqrib Sahih Ibn Hibban, siapa pula Ibnu Balban. Sebab tajuk dia kan Al-Ihsan fi Taqrib Sahih Ibn Hibban bi tartib Ibnu Balban. Ini macam sajak ke puisi ke apa ni kan? Okey. Hadis yang sama juga dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, rujuk Silsilatul Ahadis As-Sahihah, hadis nombor 1778. Baik. Siapakah yang dimaksudkan dengan orang-orang besar dalam hadis itu? Dalam riwayat lain ataupun yang seumpama yang dikemukakan oleh Imam As-Suyuti rahimahullah yang wafat tahun 911 Hijrah dalam kitabnya Jami'ul Hadis, hadis nombor 10505. Okey, ini semua penomboran mengikut edisi dalam Maktabah Syamilah. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa al-barakatu ma'a akabirkum ahlil ilmi. Bermaksud keberkatan itu ada bersama orang-orang besar kalian, yakni ahli ilmu. Namun riwayat ini dengan tambahan ahli ilmu itu
Tidak saya tahu apakah ia sahih ataupun tidak. Sebab riwayat asal dalam Sahih Ibn Hibban tu yang dinilai sahih oleh pakar hadis, ia sekadar dia tanpa tambahan ahli ilmu. Yang ada tambahan ahli ilmu tu saya tidak menemui setakat ini mana-mana ahli hadis yang mensahihkan tambahan tersebut. Baik. Ketika menilai darjat hadis ini dalam kitab Al-Ihsan fi Taqrib Sahih Ibn Hibban, Syekh Syuaib Al-Arnaud rahimahullah sudah pun meninggal dunia 2 tahun lepas tak silap saya, mengemukakan penjelasan daripada Imam Al-Munawi, Abu Rauf Al-Munawi rahimahullah yang wafat tahun 1031 Hijrah, seorang ulama dari Mesir bermazhab Asy-Syafi'i, ya, bahawa yang dimaksudkan dengan orang-orang besar boleh jadi ada dua, boleh jadi orang-orang yang sudah tua disebabkan banyaknya pengalaman mereka dalam kehidupan ini, maka duduklah bersama mereka untuk mendapatkan pendapat dan bimbingan mereka. Ada juga maksud kedua, yang ini boleh bermaksud orang-orang yang berilmu meskipun mereka itu masih muda. Sebab yang penjelasan pertama ialah orang-orang tua. Okey, penjelasan kedua boleh merujuk kepada orang-orang yang berilmu, dan kalau yang dimaksudkan orang berilmu, kalau yang muda pun ia termasuk dalam hadis tersebut. Baik, katakanlah hadis ini merujuk kepada ahli ilmu. Yang ini para ulama. Jika kita hidup pada zaman salaf, pada zaman salafus salih, kita juga akan bertabaruk dengan para ulama pada zaman tersebut. Baik dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'in. Kita juga akan bertabaruk dengan Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi dan ramai lain. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu pada masa kini, saya ulangi, pada masa kini, siapakah individu yang layak untuk dikatakan sebagai akabirikum? Apakah ustaz-ustaz selebriti kita tu yang tak payah cerita lanjutlah, para penonton yang dirahmati Allah boleh nilai sendiri. Justru meskipun hadis ini sahih, namun pengamalannya, how to apply it pada masa kini adalah sesuatu yang sukar. Oleh itu, kesimpulan daripada 3 ulasan saya ini berdasarkan 3 kategori tabaruk, riwayat-riwayat tabaruk yang dikemukakan oleh ustaz. Kesimpulan mudah ialah jika kita hidup pada zaman salafus soleh, yakni pada 3 generasi atau 3 kurun Islam yang pertama, kita juga akan bertabaruk. Pada zaman kini, kita menahan diri daripada bertabaruk kerana tiada bukti bahawa sesuatu peninggalan itu benar-benar milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang dianggap sebagai ahli ilmu pada zaman kini adalah, macam saya kata tadi, boleh sambung ayat itu sendiri, ya. Jadi benar apabila ustaz menyampaikan riwayat-riwayat bahawa amalan bertabaruk ini berlaku pada zaman salafus soleh. Ya, betul. Persoalannya, how do we apply it? Boleh atau tidak kita apply, mempraktikkannya pada zaman kini? Itu bezanya tu. Okey, baik. Ulasan keempat. Ulasan keempat ialah tentang bersalaman sambil cium tangan. Untuk ini, ayuh kita tonton potongan video berikut daripada kuliah ustaz, ya. Link video penuh dalam kotak description. Fokus kepada tuduhan ustaz terhadap kumpulan atau kaum itu dalam bab bersalaman sambil cium tangan. Okey, kita baca pula. Seorang ulama besar tabi'in. Tabi'in ni lepas sahabat. Sahabat tabi'in. Seorang ulama besar tabi'in. Bukan mufti, bukan biasa ni, dia ulama besar tabi'in. Di kalangan ulama, dia antara ketuanya. Nama beliau Thabit Al-Bunani. Thabit Al-Bunani. Siapa nak buat nama anak begitu, insya-Allah barakah. Kan? Tapi Melayu ni biasalah, Bunani dia tak kira bubuh. Dia panggil buntai lah. Dia suka pelekeh-pelekeh. Padahal nama ulama besar. Thabit Al-Bunani antara imam di kalangan ulama-ulama tabi'in besar.
Gelaran dia muhaddis fiqh, pakar hadis fiqh. Dia ni kalau jumpa tok guru dia nama Anas bin Malik, sahabat lah, sahabat yang alim juga. Kalau dia jumpa tok guru dia Sayyidina Anas bin Malik, dia akan pegang tangan tok guru dia, dua-dua ni dicium. Kan hari ni depa hak kaum tu dia larang, tak boleh cium tangan kan, salam macam tu ya. Tak ada cium tangan. Bid'ah. Apa tak tahu, khurafat ke apa saya tak tahu, tapi tak boleh lah. Salam je. Tuan-tuan, yang benar ini ratusan kisah ini ada. Ratusan. Thabit Al-Bunani, kalau dia jumpa tok guru dia Anas ibn Malik, dia akan pegang tangan tok guru dia, dia cium dua-dua belah ni, dia cium belah ni, dia cium belah ni. Dia kata dua tangan inilah yang pernah menyentuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia tu? Tabarruk, mengambil berkat. Anas bin Malik ini sahabat Rasulullah kah? Bukan, dia sahabat, dia bukan Rasulullah. Oh, bolehlah ambil dengan orang lain selain Rasulullah. Boleh. Selepas dia cium tangan tok guru dia, dia akan cium mata tok guru dia. Jangan buat kat saya. Jenuh tak lagi. Pakai duk umai terpa. Tangan pun pada dah. Kan? Saya salam kalau belah-belah Sabah kan kehadiran mereka 8,000, 14,000 ramai. Bagi 500 cium ni. Tak tahu melekat ayat liuk depan belakang ni. Bukan nak kata siapa dia ni, tapi dah ni tu pun pada lah kan. Cium tangan, cium mata. Subhanallah. Bid'ah teruk lah ni. Ni Sabit guna ni bid'ah teruk-teruk punya. Tuan-tuan, 100 kisah saya boleh bawa kat tuan-tuan. Bagaimana salaf bertabarruk. Tu yang kata amalan salaf tu. Kan tadi tajuk dia, amalan salaf yang dituduh syirik atau bid'ah atau Baik, fokus saya ialah ke atas perkataan ustaz bahawa konon saya nukil semula ya, kaum tu dia larang tak boleh cium tangan, salam macam itu saja. Maknanya ustaz pun buat kan direct gitu saja kan. Tak ada cium tangan, bid'ah. Apa tak tahu, khurafat ke apa saya tak tahu, tapi tak bolehlah salam saja. Ustaz sebut kaum tu tak bagi cium tangan, tapi ustaz sendiri tak pasti kerana bid'ah ke, kerana khurafat ke, tapi tak tahu. He himself is not sure about it. Yang penting salam saja. Baik, di sini saya nak kritik ustaz. Ustaz nak mengkritik satu kaum, satu kumpulan, circle yang sama, daripada yang ada PhD sehingga ke jaga sekolah. Ustaz nak kritik, konon kaum ini kata tak boleh cium tangan, nak salam saja. Akan tetapi ustaz pun tak pasti apakah mereka melarang kerana khurafat atau bid'ah. Ustaz, jika ustaz tak tahu, jika ustaz tidak tahu apakah ia khurafat atau bid'ah, boleh salam ke tak boleh salam ke, atau apa-apa yang berkaitan dengan salam sambil cium tangan tu, maka jangan dong main kritik saja. Pastikan fakta anda tepat terlebih dahulu, kemudian barulah kritik. Ustaz jangan semata-mata kerana kebencian anda kepada satu kumpulan yang itu tu menyebabkan anda membuat sekian-sekian tuduhan, padahal anda sendiri tidak tahu secara pasti benar ataupun tidak tuduhan itu. Jika benar, apakah sebab di sebaliknya? Ustaz lupakah kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ke-8 surah Al-Maidah, surah ke-5 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran. Dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum. Ustaz dah sebut kaum-kaum kan? Janganlah kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak berlaku adil. Berlaku adillah, kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Baik,
Sekarang saya akan mainkan video daripada kuliah Ustaz Dr. Maza yang dalam kumpulan atau kaum yang biasa dikritik oleh Ustaz yang atas sekali, yang ada PhD hadis tu kan. Okey. Dan ini adalah kuliah yang baru ketika perkampungan sunnah yang ke-8 di Perlis, lebih kurang sebulan lebih yang lepas kan. Okey. Dalam kuliah tersebut, Dr. Maza ada tegah orang daripada salam dan cium tangannya. Tengok dan dengar baik-baik apakah sebabnya. Apakah tegahan ataupun larangan daripada salam dan cium tangan meliputi semua atau golongan tertentu atau sebab tertentu. Dan kemudian bandingkan dengan apa yang dituduh oleh Ustaz Wadi Anwar. Apakah kerana khurafat, bid'ah atau sebab yang lain? Ayuh sama-sama kita tonton. Ramai orang memang datang, saya pun nak pergi, semua nak salam dengan saya dan nak salam dengan orang lain juga. Kita salam saja. Jangan tanya cium tangan. Saya kalau orang muda-muda, saya okey dia cium tangan kerana saya tua pada dia. Tapi kalau dia cium tangan saya kerana saya orang soleh, saya tak benarkan. Kerana hanya Allah yang tahu siapa yang soleh. Saya bimbang, saya tidak termasuk. Sedangkan saya perasan hal itu. Walaupun kita semua berdoa, Allah maj'alni minas salihin. Ya Allah, minta daripada orang soleh. Kalau tuan-tuan cium tangan saya untuk dapat buat balik berkat, nak kereta jadi laju, lipat bumi, tak berlaku. Tapi kalau tuan-tuan cium saya kerana tangan saya kerana atas dasar hormat orang tua pada tuan-tuan, saya pun dah 50, sebahagian 40, ramai orang muda, di atas dasar itu tak apalah, adat. Cuma saya kalau nak larang pun ramai sangat kan. Jadi dasar itu di atas kadar itu, bukan kadar untuk ambil keberkatan kewalian. Ini urusan tuan-tuan yang datang ini mungkin jauh lebih Allah redha dan saleh dibandingkan saya sendiri. Dengan keyakinan saya, bukan mujamalah di mikrofon, dengan keyakinan saya. Maka rasa malu saya bila tuan-tuan cium tangan ni, takut saya telah menempatkan diri pada tempat yang saya tak layak. Orientasi kita berbeza. Orientasi kita ialah ilmu. Kita tak mau taksub pada guru. Manusia boleh betul dan salah. Yang tak salahnya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Perkataan saya boleh diterima dan ditolak. Yang betul dengan kitab dan sunnah diambil. Yang ternyata salah ditolak. Bukan jawatan, bukan gelaran. Ini orientasi kita. Baik, nampak tak jauhnya perbezaan antara tuduhan Ustaz dan penjelasan Ustaz Dr. Maza. Sebab itulah tajuk video saya ini, Ustaz jangan gelojoh. Maksudnya jangan gelojoh membuat tuduhan, tak boleh cium lah, khurafat lah, bid'ah lah. Padahal Ustaz pun tak pasti apa sebabnya. Kemudian apabila kita tonton video pihak yang menjadi mangsa tuduhan, ia jauh berbeza. Ada kata pepatah Inggeris, don't force people to respect you, but earn your respect from people. Bermaksud jangan paksa orang lain untuk menghormati anda, tetapi berusahalah agar orang lain dengan pilihannya sendiri menghormati anda. Baik, demikianlah ulasan, react dan kritikan saya. Moga-moga kita dapat ambil iktibar daripada semua ini ya. Saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.